Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajar kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i, dan kita alhamdulillah sedang bincangkan tentang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 39. Itu berkaitan tajuk hidayah Al-Quran dan khilafah insan. Mana kita dah bincangkan hari itu, dah masuk berkenaan dengan tajuk khilafah yang pertama bagi manusia di muka bumi ini. Itu dengan Adam punya kisah, kisah Adam AS. Dan kita bincangkan hari itu berkaitan dengan tajuk Adam. Kita bincangkan berkenaan dengan tajuk bagaimana Adam AS disebut berkenaan dengan tajuk diusir dia daripada syurga. Dan kita bahaskan berkenaan dengan syaitan atau iblis. Iblis itu yang berada bersama Adam AS ketika itu dan cuba menyesatkan Adam, dan berjaya menyesatkan Adam, mewaswaskan Adam sehingga Adam terusir daripada syurga. Dan syurga yang kita bincangkan itu adalah syurga Jannatul Khuld, yang mana yang disebut dalam yang dipersetujui oleh Ahli Sunnah wal Jamaah di atas bahawa ia adalah syurga yang benar, bukannya syurga yang lain. Ada orang kata syurga lain, mana syurga dunia, lepas tu ada syurga akhirat. Sedangkan pasal alasan kerana tajuk dia kerana syurga sebenar tak ada sebarang larangan. Kan Allah Ta'ala yang beritahu. Itu hak dia lah. Letakkan larangan pertama ada larangan, kedua tak ada larangan. Itu hak dia lah. Bukan kerja kita untuk mengatakan, tadi cakap macam ni. Mana cakap macam ni? Kita tak boleh main dengan Allah Ta'ala macam tu. Kerana Allah Ta'ala dia dalam meletakkan peraturan ataupun hukum, dia boleh pengecualian apa dia nak. Yaf'alu ma yasha'. Dibuat apa dia nak. Jadi bila dia kata syurga, syurga. Kalau dia kata ada syurga lain, ada kita terima syurga lain. Kalau tidak, maka kisah seperti mana perbualan di antara Adam dan Musa alaihissalam dan hadis yang sahih yang kita bincangkan itu adalah di antara tanda bahawa memang itulah yang dimaksudkan syurga yang sama. Bila mana Musa kata pada Adam, wahai Adam, engkau bapa manusia, Allah Ta'ala menjadikan engkau dengan tangannya, Allah Ta'ala tinggal engkau dalam syurga dia, ajar engkau macam-macam benda, kenapa engkau keluarkan kami daripada syurga? Dia kata yang tu. Kan? Kenapa kau keluar kami? Jadi Adam pula jawab, wahai Musa, engkau ni ke Musa yang terima Taurat, Allah cakap engkau direct dan sebagainya, Allah Ta'ala beri kau macam-macam. Engkau tak baca ke dalam Taurat bahawa aku ditentukan untuk keluar dari syurga sebelum aku dijadikan lagi. Maksud dia memang benda tu kita kata atas para anbiya, terkeluarnya mereka berlakunya kesilapan pada para anbiya bukannya benda tu atas kehendak mereka sendiri, bahkan itu aturan Allah Ta'ala bagi menjadikan tauladan bagi kita. Kalau dia kata manusia biasa buat salah, maka benda tu memang dia salah. Jangan dia kata para malaikat, para anbiya atau para rasul alaihi wasallam, benda berlaku kesilapan, maka itu ada aturan Allah Ta'ala. Bukannya benda tu datang sia-sia. Pasal bahkan untuk syariat, macam kisah Musa bunuh orang dan sebagainya, benda tu tak boleh kata tengok Musa bunuh orang, tengok sekian dan sebagainya. Lepas tu orang menyangka, dan bahkan kenabian atau kerasulan ini adalah pilihan Allah Ta'ala. Bukannya boleh dicari atau dikejar dengan sebarang usaha. Baik. Dan kemudian kita bincang hari itu bahawa dia makan pada pokok berkenaan. Pokok tu dalam ada akak tu, minggu lepas ada seorang akak tu dia tegur, dia kata pokok tu kita tak makan kot, dekat saja, tak makan. Pasal kita buka dalam surah Taha dan ayat lain, memang dia makan. Dan memang dia makan sungguh. Dan makan dalam ayat surah Al-A'raf, zaqa. Dalam ayat lain kata fa'akala minha. Dia makan daripada pokok berkenaan. Cuma apakah yang dimakan? Daunnya ke, batangnya ke, akarnya ke, buahnya ke, itu para ulama bahaskan dengan panjang lebar lah. Tak ada persetujuan berkenaan apa yang dimakan. Kalau ikut Bible, kata buah. Jadi kita tunjukkan tu bahawa buah yang dimaksudkan adalah buah makrifat. Buah apa? Knowledge. Menyebabkan Adam terkeluar. Sebab itu kenapa dalam Kristian, mereka melihat bahawa knowledge ini adalah satu dosa. Pengetahuan itu satu dosa. Kejahilan itu blessing. Kita salah, dan Islam tak. Mana ilmu adalah blessing. Kejahilan itu adalah perkara-perkara yang kita kata pengecualian yang Allah Ta'ala berikan kerana kata kita malas, tak nak belajar, maka kita dihukum atas kemalasan kita. Yang kata memang Allah Ta'ala jadikan belajar tak pandai-pandai juga, maka barulah kita kata benda tu Allah Ta'ala tak benarkan. Itu je. Tapi atas dasar asal usaha kena buat. Dan kita kata buat apa yang dia makan tadi tak tahu pokok apa.
yang kita bincang itu pokok apa tak tahu, dan kita tak bincangkan apa secara detail berkenaan dengan tajuk pokok apa, dan bahkan kalau tahu pun tak guna pokok apa. Bukan asal benda tu hanya disekat ketika mana Adam dan Hawa dalam syurga, tidak dibawa sampai ke dalam dunia ni. Faham maksud dia apa larangan ketika itu bukan larangan ketika sekarang. Ya, bahkan dia tak sama. Bahkan itu yang kisah larangan ataupun tak tegahan itu hanya untuk menjadi sebab kepada kita pengajaran. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada benda lain untuk kisah tersebut. Hanya untuk mengajarkan kita bahawa yang halal itu banyak, yang haram itu sikit. Yang masuk pasar raya kan sekarang ni. Kalau section non halal tu kecil je. Yang halal bersepah, makan yang halal kan. Sibuk nak cari non halal juga, kenapa? Bersepah air halal. Makanlah. Nak juga yang haram. Kenapa kan? Jadi secara tak langsung kita kata macam tu dalam syurga tu macam tu, yang Adam AS diberikan ujian Allah Ta'ala, yang haram tu kan 10 pokok, satu je. Kalau 10 aku silap lagi, lupa. Tak, ini satu je. Macam tu kita kat dunia ni yang haram tu define. Dia bukan benda dia ni. Sebab dulu ada bahaskan dulu apa tajuk apa? Logo halal, patutnya bukan logo halal, logo haram. Pasal yang halal banyak, yang haram sikit. So logo patut di tag benda apa? Benda sikit. Benda haram tu. Haram tu tag. Tag kata haram. Jadi mudahlah. Tak ada pening kepala orang nak pilih. Baik. Okey. Itu kita berhenti isu sampai berkenaan. Okey. Gila kita kemudian menutup ayat berkenaan penjelasan. Okey. Kita masuk muka surat 65 insya-Allah. Okey, buka ayat Quran dulu. Okey. Baik. Mula dengan ayat yang ke 37 36 kita baca dah. 37. 36 baca belum? Baca dah kan? Okey, 37. Kita baca sikit yang awal tu pasal dia ada kaitan tajuk Allah Ta'ala perintahkan mereka turun. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baik. Kemudian Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke dunia, turun dari syurga ke bumi. Turun dari syurga ke bumi. Dan dia meletakkan di antara mereka berdua dan iblis permusuhan sehingga akhir zaman. Allah kata apa? Apa dia kata orang kata kulnah bitu min hajamina. Bukan yang sebelum tu. Kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan turunlah kamu semua ihbitu. Lafaz ihbitu tu ramai Dia kalau dia kata ihbit seorang, macam kita kata seorang ijlis duduk. Kum seorang. Tapi kalau kumu ijlisu kan, kulu tafaddalu, dia jadi ramai. Jadi dalam konteks tadi kalau dia kata ketika Allah Ta'ala tujukan percakapan kepada Adam dan Hawa saja, maka dia sepatutnya dua je. Macam
fakula minha, kula, ini dua ya, dia bukan kulu. Jadi macam ihbitu ni ramai. Jadi para ulama nyatakan siapakah yang ketiga? Pasal dalam bahasa Arab dia single, dual, plural, dibezakan penggunaan dia. Allah Ta'ala nyatakan wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Jadikan Adam AS tergelincir dengan perbuatan iblis tu. Maka Allah Ta'ala kata pada Adam wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Kami katakan pada mereka, siapa mereka? Okey. Jadi sini dikatakan bahawa apa yang disebut itu adalah Adam, Hawa dan juga apa? Iblis. Dia seko je yang ada kat situ bersama dengan para malaikat yang juga duduk sekali dengan dalam syurga. Dia seko je yang sekali. Allah Ta'ala kata ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu untuk sebahagian lain adalah sebagai musuh. Takkan Adam dengan Hawa musuh pula. Takkan kau ni musuh. Macam mana musuh? Kan Allah Ta'ala jadikan mereka untuk apa? Untuk berkasih sayang, bukan untuk bermusuhan. Jadi bila arahan kata turunlah kamu semua dari waqul nahbitu ba'dukum li ba'din adu, dan turunlah kamu semua, sebahagian kamu untuk sebahagian lain ada sebagai musuh, itu maksudnya iblis ada sama dalam arahan tadi. Itu yang sebab kenapa para ulama menyatakan mana permulaan awal dikeluarkan iblis daripada syurga tapi tak turunkan ke bumi lagi. Kemudian lepas daripada mana Adam makan buah berkenaan atau pokok berkenaan, barulah diturunkan mereka semua sekali. Mana iblis-iblis pun tak boleh lipat ke syurga, duduk di kawasan keliling syurga lagi dah. Sebelum tu hanya dikeluarkan dari syurga saja. Mana Allah kata ukhruj minha fa innaka rajim. Mana keluar engkau daripada syurga berkenaan, engkau direjam. Fa innaka rajim. Tu arahan Allah Taala yang kita lihat dalam ayat yang datang dalam surah Al-A'raf dan lain. Memang Allah Taala keluarkan dahulu iblis daripada syurga. Kemudian dalam konteks yang sekarang ni barulah kita kata turun mereka semua daripada syurga. Mana asalnya keluar saja tapi tak lagi turun. Sekarang ni turun. Okey. Jadi Allah nyatakan dia kata dan di antara mereka berdua dengan iblis. Mana mereka berdua Adam dan Hawa dengan iblis permusuhan tetapkan di antara mereka permusuhan yang berterusan sehingga akhir zaman. Takkan berhenti permusuhan tadi. Tak ada. Kita itulah kenapa diplomasi kita dengan iblis tidak ada. Kan kita buat apa tahun perdamaian ke, bagi dia makan ke supaya tak rasa kacau kita semayang ke. Kan bagi makan, pergi sembelih lembu letak kat luar rumah. Kenapa ni? Nak bagi syaitan makan dia kata. Nanti tak salah syaitan kacau saya makan semayang, tak ada. Pasal itu sebab kita buka daripada awal kita bincangkan tafsir maudhu' ini, isti'adzah, mana untuk syaitan yang tak nampak, syaitan yang jin ni, anda tidak ada diplomasi. Terus direct balik pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala untuk selamatkan anda. Jangan sekali-kali cuba bagi apa yang dia nak. Dia minta ayam jangan bagi, dia minta kambing jangan bagi, dia minta beras jangan bagi, minta telur jangan bagi. Jangan bagi apa sekalipun. Walau semurah mana sekalipun barang berkenaan, jangan diplomasi. Pasal Allah Ta'ala dia kata dia musuh kamu. Mana takkan dia berundur daripada mengacau kamu. Cuma yang pelik ni bila ada manusia menyatakan kita kena beradab juga dengan syaitan. Mana ada? Tak pernah diajar dalam Islam. Nabi SAW tak pernah ajar kita supaya apa? Buat macam bagi telur ke, bagi kambing ke, bagi ayam kepada syaitan dan sebagainya. Tapi orang Melayu kita biasa bagi kan. Syaitan mengamuk di kampung, dia baginya sembelih kambing. Bagi telur, telur kuning. Kan? Tapi sedangkan syaitan tadi, iblis tadi atau jin tadi tidak boleh buat masak pun benda berkenaan. So secara tak langsung kita sekarang ni patut kita kena faham betul-betul. Apabila orang kata ditetapkan dia kata wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu untuk sebahagian lain adalah musuh. Takkan ada perdamaian. Takkan ada kita kata kita kurang pandai berdakwah. Tak ada. Yang pandai-pandai itu. Mana benda tadi adalah aturan Allah Ta'ala yang tetap. Mana Allah Ta'ala kata sebahagian kamu untuk sebahagian lain adalah musuh. Yang dimaksudkan tadi bukan manusia, tapi bahkan balik kepada apa? Balik kepada manusia dan juga syaitan. Bukannya manusia dengan manusia. Pasal ketika waktu berkenaan yang turun arahan tadi adalah apa? Untuk kita kata Adam dan Hawa. Dan Adam Hawa adalah suami isteri. Bukannya pasangan yang lain. Bukannya makhluk yang berlainan. Adapun iblis yang termasuk dalam sekali dalam arahan tadi, dia adalah musuh kepada Adam AS dan juga isteri dia. Berfirman Allah Ta'ala, Allah nyatakan dalam surah Fatir ayat ke-6, inna syaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Yang mana Allah Ta'ala kata sungguh syaitan untuk kamu adalah musuh, maka ambillah dia sebagai musuh. Dia kata hanyalah syaitan ni mengajak kehulungannya, okey, dia ajak hizb, kumpulan dia supaya menjadi daripada penduduk neraka. Itu ajakan syaitan. Dia bukan nak supaya orang selamat, bukan untuk keseronokan, tapi dia nak ajak supaya masuk neraka bersama dengan dia. Mengenal dendam kerana apa? Kerana dia tidak dia dikeluarkan dari syurga kerana apa? Kerana tidak tunduk pada Adam AS, maka dendam dia tidak pernah berhenti.
dan dia rasa diri lebih tinggi daripada Adam AS, maka dengan sebab itu dia ajak keturunan dia ataupun golongan dia supaya berterusan musuhi Adam hingga anak-anak Adam. Kemudian menutup ayat berkenaan dengan penjelasan bahawa bumi adalah persinggahan semua. Mana semua? Siapa? Kita, iblis dan semua sekali makhluk. Yang kita kata dua tadi, manusia dan jin. So tak ada siapa jin dari lepak sekarang dalam syurga, tak ada. Tak ada siapa terlepas naik ke langit, lepas, takkan lepas. Mana mustaqar, tempat tetap kita. Walakum fil ardi mustaqarrum wa mata'un ilahi, juga tempat bersenang lenang dengan kehidupan sehingga tempoh yang sampai. Mata. Itu kita kata kesenangan sehingga tempoh tertentu. Yang lama dia 60 tahun ke, 1000 tahun ke, 100 tahun ke. Lepas tu akan matilah kita di situ. Mana tempat bersenang lenang. Sehingga sampai untuk akhirat, datang hari akhirat. Sebab kenapa kita kata jin mati, iblis mati, semua akan mati. Tak ada benda yang tak mati. Cuma dia kata permintaan iblis bahawa dia diminta oleh Allah Ta'ala supaya tangguhkan dia sehingga hari manusia dibangkitkan. Allah Ta'ala kata fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum, sehingga hari tempoh tertentu yang ditetapkan. Allah Ta'ala tak kata sampai kiamat. Tu para ulama menyatakan kalau dia kata ada kepada kalian iblis telah mati pun tak ada masalah. Sebab yang meneruskan kerja dia adalah apa? Keturunan dia sendiri. Tak ada masalah. Dia akan berterusan macam tu. Dan bahkan apa benda yang ideologi dibawa oleh iblis tadi kepada jin-jin yang berada di muka bumi ini telah pun berterusan sampai sekarang dia pakai. Faham macam tu je. Dia seko je. Macam mana Adam AS dan Hawa dua saja, lepas tu bumi beranak pinak, macam jin iblis tadi yang ada asalnya adalah jin, digelar sebagai syaitan selepas dia kufur, maka lepas dia turun ke muka bumi, dia ajak semua kumpulan jin yang ada di dunia muka bumi ini supaya apa? Buat kerja yang sama bersama dengan dia supaya apa? Menentang Allah Ta'ala dan juga mengajak manusia masuk neraka. Itu je. Itu sebab bila kita kata KPI pertama iblis dan juga kumpulan dia adalah apa? Manusia supaya masuk neraka. Bukan sakit perut, bukan ada kudis, bukan sakit mata, bukan sakit telinga, bukan kena kanser. Tahu? Ni ada orang kata apa, syaitan punya kerja, kanser ni datang daripada jin. Dia kena datangkan dalil. Bukan yang suka hati je. Pasal menyakitkan badan kita tu Allah Ta'ala yang benarkan. Kita kena musibah, Allah Ta'ala yang izinkan untuk menghapuskan dosa kita. Untuk jadi jatuh motor untuk jadikan apa saja, itu hak Allah Ta'ala. Dia kata syaitan datang sepak motor pula. Saya jatuh tadi syaitan sepak. Mana boleh macam tu? Kan? Itu aplikasi kita kena faham betul. Pasal kerja dia yang utama adalah kita masuk neraka bersama dia. Bukan kerja utama dia apa? Menyakiti badan kita. Kalau hatta sihir sekalipun adalah sihir ni adalah dia bayangkan pada manusia benda yang tak ada. Sampai manusia tu risau, bingung, sedih, murung, sehingga last sekali sampai ke apa? Tak makan, tak bercampur dengan orang, tak ingat Tuhan dan sebagainya, sehingga akhirnya orang tu akan mati. Mati dengan sebab itu, bukan sebab digigit, bukan sebab ada aura dan sebagainya. Nak makan lembu pun kena kita sembelihkan, nak makan pulut pun kita kena basakkan, nak makan telur kita kena rebuskan. Tiba-tiba dia boleh gigit tengkuk kita. Tak pelik ke? Nah, ini satu ajaran pelik dalam masyarakat kita. Boleh kata jin boleh gigit cekik orang. Sebab dia nak makan pun kita makan, kita buang baru dia boleh makan. Sebab itu kita kata yang utama sekali yang dibuat oleh syaitan ataupun kumpulan dia adalah mengajak kita masuk neraka. Itu utama. Jadi dalam apa-apa aplikasi kehidupan kita, kalau kita dapat lihat benda tersebut, hujung ke neraka, itu adalah solution syaitan. Hujung dia ini hasil neraka, bukan itu. Itulah syaitan yang punya. Kalau dia kata sakit, mati. Bukan. Pasal mati bukannya di tangan syaitan. Bahkan tak ada siapa boleh matikan seorang manusia tanpa izin Allah Ta'ala. Tu Nabi SAW ajar pada Ibn Abbas. Nabi kata apa? Ya ghulam, wahai budak, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kau berkalimah. Ihfazillah yahfazuk. Pelihara Allah Ta'ala, jaga Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Yahfazuka, dia akan ingat kau, dia akan jaga kau, pelihara kau. Ihfazillah, pelihara Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Tajidhu tujahat, kau akan dapati di depan dia. Maksudnya berterusan kau ingat Allah Ta'ala, jaga dia. Kenapa? Jaga halal haram dia. Tajidhu tujahat, last sekali kau akan nampak di depan kau. Maksudnya dia apa? Bila orang tu berterusan, bila nak pegang ini, dia teringat Allah Ta'ala. Nak pandang ini, dia ingat Allah Ta'ala. Nak dengar dia, ingat Allah Ta'ala. In the end, last sekali dia rasa Allah Ta'ala depan dia. Kau macam tu, macam nak ni, rasa Allah Ta'ala depan dia. Tajidhu tujahat. Dan kemudian dia semua, wa idza sa'alta fas'alillah. Dan dia kata lepas tu, kalau kau nak minta apa-apa, mintalah pada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kau minta tolong kepada Allah Ta'ala. Yang minta tolong pada manusia, jangan minta pada manusia. Tu para sahabat Nabi SAW sampai ke satu peringkat tu, golongan tabi'in kata, tongkat diorang jatuh pun, diorang turun sendiri ambil. Takkan pergi turun, tolong ambil. Macam tu sekali aplikasi diorang. Kalau boleh buat sendiri, buat sendiri. Okey? Dia kata apa? Wa'lam. Dan dia kata lepas tu, ketahuilah annal ummata, bahawa umat ni, suruh umat ni, law ijtama'u, kalau mereka berhimpun
ala an yanfa'uka bi syai'in. Kalau mereka berhimpun untuk memanfaatkan kau dengan satu perkara, menjadikan kamu orang paling kaya, orang paling pandai, orang paling cantik, semua berkumpul. Satu dunia ni kumpul. La yanfa'uk, Nabi kata takkan boleh mereka memanfaatkan kau illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu yang qad katabahu Allahu lak, yang Allah dah tetapkan untuk kau dapat. Allah dah nyatakan kau akan dapat, maka kau akan dapat. Ikut kadar Allah tetapkan. Try lah nak kayakan ke, nak bagikan orang hormat ke dan sebagainya. Kan, apa saja cara tadi takkan boleh melebihi daripada apa yang Allah tetapkan. Macam kita contoh, macam kita kempen untuk orang. Kan, ni supaya pilihlah orang ni jadi wakil rakyat anda. Contohnya, kita buat pakai televisyen, pakai sekian, pakailah apa benda sekalipun, tapi kadar paling mampu kita buat untuk menjadikan orang ni paling dihormati di sisi masyarakat, kadar Allah Ta'ala bagi je. Takkan lebih. Kadar menyampah juga. Bagi duit pun orang menyampah juga. Macam mana? Okay, contoh macam tu kan. Jadi apa, dan wala ijtama'u, kalau mereka itu umat ni berhimpun ala an yadurruka bi syai'in, kalau mereka nak mudaratkan kau sesuatu, la yadurruk, mereka takkan mudaratkan kau illa, kecuali bi syai'in, dengan sesuatu yang qad kataballahu alaik, yang Allah tulis atas engkau. Mana kalau mereka nak bunuh kamu, cederakan kamu, sakitkan kamu dan sebagainya, semua takkan boleh dibuat kecuali dengan apa? Kadar yang Allah izinkan saja. Kenapa? Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wajuffatis suhuf, dan kering dah lembaran ketentuan. Sebab tu manusia tak boleh takut kecuali Allah Ta'ala. Tak boleh bimbang kecuali kepada Allah Ta'ala. Tak boleh harap kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Pasal benda tadi tidak ada siapa boleh mengubahnya kecuali Allah Ta'ala saja. Perubahan takkan berlaku. Masa dia kering dah, maka tak ada siapa boleh datang nak ubah pula benda berkenaan. Takkan jadi. Dengan sebab itu kita kata dalam tajuk konteks ni, kalau dia kata, Nabi kata umat yang physically boleh cederakan kita, yang kita kata tak patut kita takut, ini kan pula syaitan yang tak physically boleh cederakan kita. Jadi tu kena jaga bab ni. Jadi kadang-kadang orang salah faham pasal permusuhan kita dengan mereka, pasal mereka nak masukkan kita dalam neraka. Itu yang berlaku. Dan tidaklah berlaku saja maksiat. Itu terjadi apa? Terjadilah ketelanjangan. Dan menegur mereka berdua, Tuhan mereka berdua dengan firman-Nya, alam anhakuma antil wasyajarata wa aqul lakuma inna syaitanakum aduwwun mubin. Surah Araf ayat 22. Bila Adam makan saja daripada pokok berkenaan, lalu bila dipakannya, dia ada pakaian tertelanjang. Dan kita kata ahli falsafah yang gunakan kata macam, dia kata asalnya Adam ni cuma budak, tak tahu benda, kemudian makan buah tu dia terus ada nafsu. Salah. Sebab Adam AS masuk syurga tu lepas dimuliakan, lepas apa? Ilmu. Dan turun ke dunia pun ada ilmu. Bukan datang ke dunia tak ada bahasa. Uha macam orangutan, tak ada. Ni masalah pasal masyarakat kita, dia terbayang macam tu. Sebab dia kata tengok kat kua. Pasal apa? Adam AS, anak dia yang pertama yang bunuh-bunuhan tu pun apa? Seorang bertanam, seorang berternak. Masa dia dah ada teknologi berkenaan. Dia bukannya datang-datang tu tak tahu kerja, buru je, tak. Bahkan Adam AS, anak dia yang berbunuh-bunuhan tadi, dua-dua tu ada civilized, bertamadun. Cuma macam saya terang, itulah kita kata pasal kerak bumi kita ni sering bergerak, berjalan. Jadi mana tempat yang asal dulu mereka tinggal, kita tak tahu kat duduk mana dah. So mungkin dah masuk bawah tanah dah masuk dalam air, mana tak, mana kita tahu. Macam kita Semenanjung Malaysia pun sekarang tengah bergerak macam tu. Mana sekarang macam ni. Kan satu masa nanti orang sini semuanya kata kampung saya duduk kat sini, tengah-tengah laut di sini selatan. Yang orang sini pula kan, dulu laut saya menangkap ikan dekat sini. Siapa pergi Kuala Selangor? Pergi Kuala Selangor. Dia punya apa, Bukit Melawati yang dekat atas tu kan. Saya tengok bawah, pokok bawah, tanah bawah tu. Saya ingat tahun saya pergi tu tahun 90 kot. 90 ke 89. Dengan arwah bapak saya. Dia naik atas kan. Naik atas. Sampai atas tu dia ada meriam. Kat bukit kan. Apa Bukit Melawati kan. Ada atas meriam. Meriam tu laut ujung sana. Saya tengok bawah ni ada sekolah. Bawah ni ada kampung, ada rumah orang, sekolah. Saya kata pasal jauh sangat kan. Biasanya orang letak meriam dekat dengan tepi laut supaya apa, boleh tembak kapal musuh. Lepas tu bapak saya kata apa? Waktu dia kecil dulu, air sampai tepi ni. Dia tunjuk kat kawasan sekolah tu. Waktu dia kecil, dia lahir 32, mana dia bawah tu ketika dia kecil tu adalah air. Sekarang ujung mana? Dah bawah ni semua dah pokok-pokok, dah ada rumah orang dan sebagainya. So meaning that kita punya sekarang sini. Tahu tak? Yang orang sini pula duk sibuk orang kampung Rusila dan sebagainya. Dulu atuk aku punya rumah kat situ lah. Atuk aku tanam kat tengah sana. Maksudnya benda tu tadi macam ni. Jadi kalau anda kata dah macam tu berubah, so anak Adam yang asal, ada yang lain dan sebagainya, terutama asal manusia ni lama tenggelam dah. Setelah bumi kita tak pernah statik, dia sentiasa bergerak-gerak.
berjalan-jalan. Yang sibuk jumpa yang di satu tempat jumpa tu itu aplikasi pada seluruh alam. Mana boleh? Oh, ni dinosaur. Dinosaur lah yang ada kat dunia ni. Manusia tak ada. Ya ke? Soalan. Kan? Kawasan tu je dia tengok. Kawasan lain mana tengok? Dasar lautan kita tak tengok. Kita buat excavation dasar lautan. So itu kita kata nak kena tahu bahawa alam ini sebenarnya memang kita kata Adam AS datang ke dunia dalam keadaan bertamadun. Bukannya datang tak ada tamadun kemudian jadi macam kita katalah macam kita kata apa bina tamadun, bina bahasa, bina sekian. Tak. Itu adalah evolusi punya pendapat. Pasal Adam AS turun daripada syurga, turun ke dunia, telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ajarkan dia segala benda, nama segala benda dan juga penggunaan segala benda lah. Maka lepas tu Adam AS berlakulah apa yang berlaku dan kita kata dia sebenarnya dan anak cucu dia sentiasa dalam keadaan bertamadun, bukannya tak berilmu. Kita je bayangkan duduk dalam gua. Jadi kalau orang tanya pada kita, habis dalam gua tu apa? Simple je. Yang dalam gua tu anak cucu Adam yang sesat masuk hutan tak balik rumah. Tahu tak? Dia terputus daripada komunikasi, tak tahu nak buat apa. Stranded, masuk ke dalam gua, lepas tu mula buat senjata dan sebagainya. Last sekali duduk macam tu lah. Tu je cerita dia. Yang bertamadun ada. Yang tak bertamadun tadi terasing sekejap daripada civilization. Ini hilang terus. Tak tahu nak cakap pun hilang bahasa. Kan dia gradually hilang. Kan macam kita sekarang bahasa kita pun kadang dah hilang dah. Kan? Sikit-sikit hilang. Kan? Cakap bahasa Melayu tak faham. Apa benda? Pauh. Pauh tu apa? Tak tahu. Kan? Pucuk pauh di 5 batu. Pauh tu apa? Mangga, pelam. Sawo? Sawo matang. Kulit. Sawo matang. Ciku masak. Kulit orang tu sawo matang, orang tak ada ciku masak. Orang kita tak tahu. Lupa. Pasal tak gunakan. Kita dah mula start guna tinggal kan. Dulu panggil betik, sekarang panggil papaya. Macam tu lah cerita dia kan. Macam ni lah. Speaker dia. Durian lah. Kau tukar nama wallahualam. Tapi asas dia benda tu makin lama ditinggalkan maka kita akan hilang tu je. Nothing more. Ustaz, is the era of dinosaur ada wujud atau tak? Kalau wujud sekali pun ada problem dia. Problem masalah era dinosaur ni dan Discovery Channel dia tunjukkan apa paleontologi ni, dia orang kadang-kadang jumpa bukan seketul pun. Sebatang gigi. Dia jumpa sebatang gigi, hujung ekor. Lepas tu dia bayangkan apa rupa binatang ni. Bahkan banyak reka. Ini diorang sendiri cakap. Banyak ahli paleontologi di Discovery Channel dia kata kami tak jumpa semua. Kadang jumpa sikit gigi, quite enough. We hope it is enough, dia kata. Harap boleh cukup, tapi tak cukup. Dia reka sendiri. Bulu luar dia reka. Jumpa tulang gigi sebatang. Ni macam gigi babi dia. Dia tukar macam tu. Semua sekali macam tu. Dia jumpa gigi sebatang, dia bayangkan binatang tu besar macam mana. Mana boleh macam tu? Jumpa tayar, ujung tayar, bayang kita apa? Boleh? Kan jumpa tu bilang, ni tayar, lori ni. Lori ni. Okey. Boleh bayang? Tak boleh. Tapi dia orang jumpa gigi sebatang, dia buat rangka, dia buat kulit, dia buat otot semua sekali. Tak boleh lah macam tu. Keserupaan tulang, sebahagian tulang kita dengan tulang ikan, kau maksud kita daripada ikan. Ada kan koklea, tulang yang dalam telinga tu. Dia kata tulang tu tulang primitif. Itu adalah tulang hasil serupa dengan tulang insang ikan. Apa kaitan kita dengan ikan? Kan? Kononnya ada keserupan. Takkan serupa je. Contoh macam ayam ada sisik kat kaki, biawak ada sisik. So ayam dan biawak adalah satu keluarga. Tak nampak tak? Macam kan kita cakap bodoh nanti kan kata kita tuduh orang bodoh. Tapi memang bodoh. Seriously kan? Takkan nampak kuku sebatang. Ni kuku Melayu ni. Boleh tahu? Ya, tak boleh macam tu. Kita tu sebab kenapa macam paleontologi. Memang kita kata binatang macam dinosaur ni kalau wujud pun tak ada masalah pasal Adam besar. Seriously Adam besar. 60 hasta Adam dia lempang je. Kalau apa tirak selatan sepak je. Tahu? Macam kita negara yang biawak kan. Ada kisah lah. Kisah apa arwah bapak saya tu. Biawak datang belakang rumah. Jadi biawak ni dia perangai dia jangan kepung. Kalau dia dapat lari, dia lari. Tapi kalau dia terkepung, dia akan lawan balik. Kali dia sergah-sergah biawak tu sampai dekat tepi satu tempat tak boleh lari. Biawak tu datang kejar dia balik. Lepas tu bila kejar dia balik kan, dia lari kan. Ada cucu dia duduk tepi pintu. Atuk lari kena kejar dengan biawak. Woi, dia marah dengan cucu dia. Memang biawak akan kejar balik. Kalau size kita dengan biawak kan, kita dengan anjing sebagainya. Memang anjing boleh cederakan kita tak? Boleh. Tapi kita dengan anjing, siapa kuasai anjing? Kita.
Dia awak yang kecil besar mana, kita boleh kuasai dia. Menunjukkan macam tu. Kalau kita ada sekalipun, tak beri masalah kepada Adam alaihissalam dengan apa, dengan keturunan dia. Tak ada masalah. Kalau ada sekalipun. Pasal Adam hidup zaman berkenaan, tak tahu sebab kita kata yang tengah-tengah hidup manusia dalam apa, Homo sapien ni, dia kata tiba-tiba muncul. Tak tahu datang mana. Kan, dia tengah manusia separuh beruk, separuh orang. Tiba-tiba ada manusia yang betul-betul manusia. Datang mana? Tak tahu datang mana. Itu masalah dia. Kalau yang rangka-rangka yang ditunjukkan, rangka beruk dan sebagainya, rangka-rangka yang rupa macam beruk tu kan, memang beruk yang pupus. Cuba cakap itu. Ini beruk pupus. Dah habis cerita. Bahkan banyak dalam fosil-fosil, kajian-kajian discovery apa yang diorang buat, paleontologi ni buat, kebanyakan mereka ni buat penipuan. Dia cantum ini supaya dia tunjukkan dialah orang mula-mula sekali temui spesies baru. Ada satu tu dia campurkan rahang daripada beruk lah, gigi daripada taring babi, macam-macam, kepala daripada ni, dan sekali keluar makhluk baru. Itu biasa. Tapi sebenarnya memang diorang tak ada sebarang ni. Bahkan kalau itulah, saya tak apa ni sarankan tengok buku Harun Yahya selepas dapat tahu dia ikut tarikat. Tapi memang dia dalam menentang evolusi punya fahaman ni, dia datangkan dengan fakta yang banyak. Sama ada dia ke atau tim dia terpulang lah. Tapi yang pentingnya dalam tajuk tadi memang orang tak boleh nak refute. Apa yang tunjukkan berkenaan macam ikan jerung 400 tahun dulu dengan sekarang serupa je. Ketam jutaan tahun dulu, sekarang sama je. Tak ada beza pun. Tak ada sikit perbezaan. Tapi bila kita jadi kalau manusia patah balik, sama je lah. Asal buat manusia jadi beruk pula. Faham? Pasal diorang sekarang ni macam kadang-kadang benda kecil-kecil macam tu diorang masalah sikit. Jadi bila kita kata maksiat dan berlaku ni, tadi Allah Ta'ala tuntut kepada Adam, dan Allah Ta'ala nyatakan, bukankah aku melarang kamu berdua dari pokok itu? Dan bahkan Allah Ta'ala takkan beri arahan mereka pada makhluk yang mumayyiz. Tahu tak? Mana Adam ni adalah makhluk yang boleh beza baik dan buruk. Hawa juga boleh beza baik dan buruk. Bukan maksud dia macam kalau kita budak kecil yang kita arahkan, jangan datang kat situ. Budak kecil tak faham, kita kata apa? Logik lah kan, budak kecil tak tahu. Even under 5 tahun ke bawah kan, umur 3 tahun ke cakap jangan buat, dia buat juga. Kita boleh terima accept kan? Okay, sekarang ni Adam AS ketika dia datang, tu dah besar. Dia bukan melalui proses kanak-kanak, bayi, tak ada. Bahkan ni ahli falsafah kononnya mengatakan bahawa Adam ketika itu tidak tahu apa-apa lagi. Salah. Itu salah. Sebab Adam AS, Allah Ta'ala bagi arahan pada dia, jangan dekati pokok ini. Betul tak kata? Wa alam anhakuma antil kumasyajarata. Bukan aku larang kamu dua dari pokok berkenaan. Wa akul lakum, aku kata pada kamu dua, inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Syaitan untuk kamu sebagai musuh yang nyata. Dan memang kita kata dalam konteks ni memang Allah Ta'ala beri arahan pada Adam. Adam faham. Dan sebab itu bila Adam langgar, Hawa langgar, Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala tunjukkan kemurkaan dia. Sampai ke Adam AS kita kata minta ampun cepat. Sebab apa? Sebab memang Allah Ta'ala murka. Kemurkaan tadi adalah benar. Tapi kita yang fahamkan sekarang bahawa Allah Ta'ala berikan arahan tadi mesti pada yang memayyiz. Contoh macam kita letak signboard. Contohnya lah, kita letak signboard kat sini, signboard pakai bahasa Jerman. Seorang pun tak faham. Logik tak kalau orang tu langgar? Contoh kita letak jangan masuk pakai kasut, tapi letak dalam bahasa Jerman. So kalau orang langgar, kita salahkan orang tu tak? Tak salahkan lah. Macam tu juga Adam AS. Bila Allah Ta'ala kata jangan dekati pokok ini, maksudnya Adam faham tak apa Allah Ta'ala menyatakan? Faham. Dan sebab tu bila Allah Ta'ala, bila Adam langgar saja, Allah Ta'ala jadikan antaranya adalah kemaksiatan tu menyebabkan dia punya pakaian dia hilang. Kan? Dan Allah Ta'ala tegur mereka. Dan Allah Ta'ala kata, syaitan, aku cakap syaitan ini untuk kamu berdua adalah musuh yang nyata. Ini yang kita kata refer balik berkenaan dengan makhluk yang menghasut Adam, iblis itu adalah syaitan. Yang sama. Cuma syaitan itu nama, gelaran dia. Ataupun sifat dia. Setelah dikufur. Sebelum dikufur, gelaran dia adalah iblis. Allah Ta'ala panggil dia, ya iblis. Allah Ta'ala tak panggil dengan nama lain. Tak ada ya Azazil ke, tak ada. Allah Ta'ala panggil dia, ya iblis. Yang sering kita dengar ada ustaz yang ajar, kata ada nama lain, Azazil. Itu semua dia daripada Israiliyat. Yang tak ada daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun Quran dan Sunnah Nabi SAW, nama dia sebelum dia kufur, iblis. Lepas kufur, Allah panggil dia syaitan. Gelaran apa? Bahkan syaitan ni gelaran pada siapa saja perangai macam tu. Manusia kalau perangai macam iblis pun, dia terlibat, dikatakan sebagai syaitan. Faham Okey. Dia kata apa? Tidaklah, dia kata, berlaku saja maksiat tadi, dan tidak berlaku saja ini melainkan bersegera Adam. Mana tidak berlaku kejadian tadi, Allah tak tegur saja Adam, lalu apa? Melainkan bersegera Adam menuntut keampunan dari Tuhannya. Lalu Allah mengilhamkan kalimah-kalimah yang dikatakan olehnya dan isterinya, dan mereka berdua mendapat kepastian dengannya. Itu Allah nyatakan surah Araf ayat 23. Qala, mereka berdua berkata,
Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampunkan kami, wa tarhamna, dan kau belas kasihan pada kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti jadi golongan orang-orang yang rugi. Itu doa yang kita baca tu kan. Itu doa Adam alaihissalam, diilhamkan Allah Taala kepada Adam alaihissalam. Ini ilham Allah Taala. Ini kita ilmu ilham. Kan ilmu belajar satu benda, ilmu ilham satu benda lain. Tuhan Taala kata fatalaqa Adam min rabbih kalimat, lalu menerima Adam dari Tuhannya beberapa kalimah. Fataba alaih, Allah Taala beri taubat ke atas dia. Dan Adam minta taubat ke atasnya. Mana Adam minta taubat menggunakan kata-kata tadi, dan Allah Taala beri taubat ke atas Adam dengan kata-kata berkenaan. Pasal taba kita ada dua aspek Taba maksudnya minta taubat. Kalau kita makhluk pada Allah Taala, taba bertaubat, maksudnya orang tu minta keampunan. Taba alaih, mana Allah Taala beri taubat ke atas orang berkenaan. Dia dua aspek. Dua daripada Allah dan juga pada ni. Jadi Allah Taala beri taubat kepada Adam alaihissalam. Jadi Adam dia dapat taubat. Dan taubat adalah penyesalan. Berhenti dari dosa dan berazam untuk tidak kembali. Dia tak ada solat sunat taubat, tak ada. Dia actually tak diperlukan satu ritual untuk anda bertaubat. Banyak orang salah faham, dia kata taubat tu mesti bulan Ramadan, salah. Taubat bulan Muharram, salah. Taubat sebelum Ramadan, salah. Tapi memang betul kita kata, bila orang tu tak bertaubat, dosa-dosa dia yang besar akan menyekat daripada ibadat-ibadat dia buat menjadi apa? Pembersihan bagi dosa-dosa yang kecil. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi kata apa? As-salawatul khams, semayang 5 waktu sehari semalam. Semayang 5 waktu sehari semalam. Wal jum'ah ila jum'ah, Jumaat ke Jumaat seminggu sekali. Mana tiap-tiap hari 5 kali. Jumaat ke Jumaat seminggu sekali. Wa Ramadan la Ramadan, Ramadan ke Ramadan setahun sekali. Mukaffiratun lima bainahun, penghapus dosa bagi apa di antaranya. Mana subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak cukup 5 ni? Seminggu sekali Jumaat. Tak cukup juga setahun sekali Ramadan. Semua ni adalah penghapusan dosa bagi apa di antaranya. From the first one to the second one, kalau ada dosa, maka yang second one akan bersihkan. Tapi syarat ujung dia, idza jatunibatil kabair, bila dijauhi dosa-dosa besar. Itu syarat ujung yang kadang orang tak dia baca habis, dia baca tengah-tengah aje. Baca sampai habis hadis tu, idza jatunibatil kabair, bila dijauhi dosa-dosa besar. Maksud dia, kalau ada dosa-dosa besar, nescaya dia akan menyekat ibadat tadi untuk menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Maksudnya kita nak bersihkan habuk, tapi sampah sarap besar-besar dalam ni. Sibuk bersihkan habuk, buat apa kalau sampah sarap besar tak buang lagi? Buang dulu yang besar tu, barulah kita bersihkan yang kecil. Dan kita kata hanya buang yang besar tadi hanya berlaku dengan apa? Taubat. Dosa yang besar hanya berlaku dengan taubat dibersihkan. Tidak dengan cara lain. Tidak dengan mandi air 7 kuala, tidak dengan mandi air zam-zam, tidak dengan cium Hajar Aswad, tidak dengan peluk Kaabah, tidak dengan tidur dengan kelamu Kaabah, beli kelamu Kaabah besar. Pasal manusia kadang fikir macam tu. Kan? Air ini ke air itu ke, tak ada. Pasal semuanya sekali taubat ini adalah apa? Penyesalan. Berhenti dari dosa dan berazam tidak kembali. Itu je. Nothing more. Mana maksudnya orang tu buat azam pada diri, Allah tak nak kembali pada perkenaannya. Allah ampunkanlah aku. Allah, aku menyesal di atas dosa aku. Apa perbuatan aku ni? Dia menyesal kerana buat. Bukan rasa tak apa. Ada orang dia tak apa. Saya tak rasa menyesal kerana buat dosa ni. Ada pula mana boleh kena menyesal lah. Taubat buat lagi dan Allah Taala akan beri taubat pada dia. Pasal satu benda yang apa? Manusia jangan ukur Allah Taala adalah dengan ukuran manusia. Kita dengan manusia betul. Orang tu minta sekali pukul kita, minta maaf. Kita maafkan. Second one kali dia pukul kita minta maaf. Kita ni. Masuk 3 kali dia buat sekali lagi, kita buat apa? Okey, dengar ni. Itu kadar manusia. Allah Taala bukan macam tu. Dan banyak kali berlaku yang kita kata menyebabkan masalah pada manusia yang bertaubat, sebab bila dengar kata tak ada hal taubat untukmu. Dan ini kena faham maksud dia, bila orang tu buat dosa bertaubat sampai kena ada seorang Muslim, last kali Allah Taala kata apa? Hamba ku ni tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dia. Itu hujung sekali. Tapi masalah sekarang ni kita kata sincerity hanya Allah Taala je tahu. Orang boleh berpura-pura depan orang lain, tapi dalam hati dia sebenar-benar dia takut Allah Taala ke tidak, Allah Taala saja tahu. Itu benda tu kita kata hatta yang menyelamatkan orang yang mati, bunuh 100 orang, kemudian apa? Kan dia nak bertaubat. Taubat dia tadi sekali je nak buat, tapi dapat menghapuskan semua dosa dia. Sincerity yang dia ada sebenarnya.
Bukan masalah benda tu, amal kecil je dia buat. Kita kata macam, kan satu orang macam mana hak keluarga tadi? Kan? Macam mana orang-orang keluarga dia yang kena bunuh tadi kan masih dia ada hak. Kenapa dibiarkan macam tu saja? Tak. Allah Ta'ala nak ampunkan itu hak dia. Pasal yang dibunuh tadi sebelum dia menjadi keluarga orang tu dia adalah makhluk Allah Ta'ala. So ini jenayah kita buat pada manusia yang lain, sebenarnya jenayah kita pada Allah Ta'ala juga. Kita yang salah faham, dia hak sebenar adalah hak Allah Ta'ala. Pasal makhluk yang dianiaya tu adalah makhluk Allah. Bukan sebelum dia jadi bapa orang, sebelum dia anak orang, sebelum dia siapa saja, dia adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala lah paling tak suka dia kena aniaya. Maka Allah Ta'ala yang ketuntut bela mula sekali. Tapi bila Allah Ta'ala nak ampunkan pun hak siapa? Allah Ta'ala jugalah. Jangan kita kata macam tak adil. Tak boleh cakap macam tu. Faham tak? Jadi macam kadang-kadang hanya dengan sincerity, ketulusan dia dalam bertaubat tadi, sikit je, maka Allah Ta'ala berikan apa? Keampunan bagi seluruh dosa yang dia buat. Jadi macam tu kita kata contoh macam lelaki yang kita kata apa? Yang dia minta anak dia bakar badan dia. Kan hadis Bukhari Muslim. Kan dia kata pada anak dia, kalau abah mati nanti bakarlah mayat abah. Kemudian ambillah tulang abah, kisarkan, hancurkan. Kemudian tunggu hari berangin, sebarkan. Ataupun campak ke laut sebahagian. Lepas tu bila hari akhir Allah Ta'ala kumpulkan balik badan dia, seketul balik. Dia kata apa? Allah Ta'ala kata pada dia, kenapa kau buat macam tu? Dia kata kenapa? Kerana aku takut engkau. Min khasyatik. Dia bimbangkan keseksaan kau, takut pada engkau. Allah Ta'ala kata apa? Aku ampunkan kau dengan sebab ketakutan kau kepada aku. Allah Ta'ala maafkan dosa dia. Tapi sebab kita kata, tapi jangan kita pula macam jadi murjiah pula. Tak beramal dan kita kata harap-harap aku jadi macam tu. Tak boleh juga. Dia opposite dua tau. Dia jangan terlampau takut sangat sampai tak nak taubat. Jangan terlampau positif sangat sampai apa? Tak bertaubat. Faham tak? Ini satu kata taubat tak diterima. Maka dia tak nak taubat dah. Buat apa taubat? Tak diterima taubat. Satu pula pihak lagi, taubat ni besar, dilanggar semua dosa. Kemudian Allah Ta'ala innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Dia betul, tapi kena ikut kadar lah. Sincerity kita bertaubat, itu terpulang Allah Ta'ala je tahu akan menilainya. Jadi macam kita kata orang tu buat dosa, kemudian bertaubat, kemudian buat dosa, kemudian bertaubat, kemudian dosa, bertaubat. Maka benda tu terpulang kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan, dia ampunkan. Tapi tak boleh kita kata macam apa? Pintu taubat telah tertutup. Kecuali pada hari matahari terbit di barat. Kecuali nyawa sampai sini dah. Itu tempat yang mana Nabi SAW menyatakan, ketika waktu berkenaan jelas tak ada taubat lagi diterima. Mana terbit matahari di barat, maka tak ada taubat diterima. Ya. Kita jumpa orang tak nak taubat, tak ada taubat lah. Cakap dengan dia, tak ada taubat. Teman-teman takkan dapat. Pasal itu janji Allah Ta'ala dan janji Nabi SAW. Cerita bila kita kata nyawa sampai sini, Nabi kata innallaha yaqbalu taubatal abd. Okey? Allah Ta'ala terima taubat seorang hamba malam yugharghir, sama mana tidak sampai apa? Nyawa dekat sampai kengkong dia. Sampai di kerongkong ni tak ada dah. Sebab dah dibuka pada dia hijab, nampak ada malaikat yang datang menjemput nyawa dia. Sebab itu tak diterima lagi sebarang taubat. Mana secara tak langsung kita kata benda ni, kita kata taubat ini dia bukannya ada syarat macam contoh macam melangkah ke kiri 3 kali, lompat ke depan 4 kali, guling-guling kat tanah 5 kali, tak ada. Tak, kadang-kadang ada orang ni macam tu. Dia ingatkan bahawa ada ritual khas. Hatta tu saya kata tak ada solat sunat taubat. Yang tunggu nak solat, nak taubat tunggu solat dulu. Siapa kata? Mana tapi mengekorkan dengan ibadat bagi apa kesalahan kita buat salah jahat dan sebagainya. Macam kisah seorang lelaki yang dia tercium seorang perempuan cium dia. Dia cium perempuan tu, perempuan cium dia. Ya. Wa atbi'il solat tasbih kan bukan one form of apa? Bukan. Okey, dalam Surah Tirmizi ni kisah budak lelaki tu, benda cerita dia. Okey. Kalau dia kata dalam Surah Tirmizi ni dalam hadis 1987. Okey. Dalam hadis ni Nabi kata daripada Abi Dzar Al-Ghifari, berkata Abu Dzar, qala li Rasulullah SAW, telah berkata kepada Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah engkau kepada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Dalam rumah seorang-seorang ke, luar rumah ke, tepi rumah ke, atas rumah ke, dalam kapal terbang ke, dalam kereta ke, orang tak nampak sekalipun. Yelah, orang tak nampak, kadang-kadang kita buat benda yang orang tak tahu. Percaya, tengok, kadang-kadang tengah-tengah jam tu kan, perhatikan kiri kanan. Kadang-kadang, ya, mana rokok hidung depan orang kan? Tapi biasa dalam tengah jam tu kan ada rokok hidung. Kan?
Muka ayu dah, betul kot hidung, betul yang tak hidung. Seriously, saya nampak. Kan pasal dia ingat orang tak tengok dia. Kan? Okey, dengar sini. Masalah benda tu harus. Mana korek hidung dibenarkan. Tapi kalau benda haram lah. Kalau dia kata kita kena takwa kepada Allah Taala, walaupun Allah Taala tak nampak orang tak nampak kita di mana sekalipun, kita kena ingat Allah Taala nampak kita. Tu maksud dia, Nabi pesan pada dia. Watbil sayyi'atal hasanata. Ikutkanlah, mana follow up dengan pada keburukan itu dengan apa? Kebaikan. Tamhuha, engkau akan padamkan keburukan tadi. Pasal dalam Quran kata innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan apa? Kejahatan-kejahatan. Itu Allah Taala sebut, itu dalam Quran Karim. Jadi secara tak langsung Nabi ajar ekorkanlah keburukan kita buat baik pula. Jadi dia kata kita buat benda-benda solat, puasa dan sebagainya, buat banyak-banyak untuk memadamkan kesalahan yang kita buat. Ya, itu adalah, tapi untuk mengatakan bahawa contoh macam satu form of ibadat khas untuk taubat, tidak ada. Taubat tu sincerity anda dalam bertaubat. Ya Allah, aku taubat pada engkau. Habis. Okay, ya Allah, aku tak nak buat lagi benda berkenaan. Ya Allah, ampunkanlah aku. Habis cerita. Tak perlukan kepada bentuk macam ada ritual tambahan. Faham tak? Ini kadang ada orang tangguhkan taubat. Kenapa? Tunggu bulan Ramadan. Kan? Betul tak? Dia kata pasal Ramadan nanti Allah Ta'ala terima. Tak juga. Allah Ta'ala terima tiap masa. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala berseru. Tak ada siapa nak minta aku berikan. Tak ada siapa bertaubat aku berikan taubat. Tak ada siapa-siapa nak minta ampun aku ampunkan. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala seru. Bukan pada bulan Ramadan saja. Maksudnya kalau manusia tu nak seperti akhir malam, tiap-tiap malam ada waktu berkenaan. Tapi jangan tunggu malam baru nak bertaubat. Siang ada taubatlah juga. Tapi takut tak jagalah malam ni, macam nak taubat. Taubat Allah Ta'ala dengar setiap waktu. Bukannya tunggu kepada satu ritual. Faham tak? Satu timing. Betul, malam Allah Ta'ala seru. Tapi dah masa sama siang Allah Ta'ala dengar. Kat malam tadi kita nak berseorangan, menangis kepada Allah Ta'ala. Ya, bangunlah seorang-seorang. Yang kira nak nangis depan orang ramai buat apa? Nangis seorang-seorang. Mana orang lain tak tahu kan, pergi masuk ke bilik store ke, dan bagai duduk diam situ seorang. Ingat Allah Ta'ala kan, kenang dosa kita, menangis seorang supaya orang tak dengar. Tapi nanti kan orang dengar ingatkan ada hantu ke rumah. Nangis kan. Itu tak tahulah, tapi yang penting sekali kita nak menangis seorang. Seperti akhir malam, waktu orang tengah tidur, bangun. Tapi jangan hanya kata time itu saja. Sekarang pun boleh. Taubat itu terima sepanjang waktu. Setiap waktu, setiap masa. Allah Ta'ala mendengar bisikan dan juga keluhan kita. Bukan tunggu malam je. Ni kadang orang tu tunggu malam lah. Malam kan kita bertaubat lah. Mana boleh. Salah. Taubat segera kan. Jangan tangguh-tangguh. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Dan layanilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Dalam hadis ni nah ini kita cerita soal taubat dengan ni. Okey, daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahawa seorang lelaki, asaba min ra'atin qiblatan, bahawa seorang lelaki telah ditimpa kan, telah terkena daripada seorang wanita satu ciuman, perempuan cium dia. Lepas tu dia jumpa fa'atan Nabi SAW, dia datang jumpa Nabi SAW. Fa akhbarahu, lalu dia bagi tahu pada Nabi SAW. Okey, fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Ta'ala pun turunkan ayat Al-Quran. Aqimis salat tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Dirikanlah solat pada dua penjuru daripada siang dan juga saat pada waktu malam. Innal hasanat, kerana sungguh kebaikan itu yudhibna sayyi'at, menghilangkan keburukan-keburukan. Faqala rajulu, lalu berkata lelaki berkenaan, ali hadza, adakah untuk ini aku, ini untuk aku je? Ali hadza, adakah untuk ini, untuk benda ni untuk aku saja? Qala, Nabi kata li jami'i ummati kullihim, untuk semua umatku, semua sekali. Maksud dia solat yang kita buat tu akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita laksanakan. Mana bukan maksud dia solat tu kena solat khas. Maksud dia solat kita, solat fardu tu dah menjadikan pembersihan. Yang Nabi kata mandi 5 kali setiap hari, maka itu dah memadai untuk kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Faham Okey, baik. Okay, patah balik pada ayat tadi. Jadi dia kata apa? Dia kata sesungguhnya Allah telah mengampunkan Adam, lalu menerima taubatnya, kerana dia SWT adalah yang menerima taubat daripada hamba-hambanya. Allah Ta'ala sebut nama diri sebagai Tawwab. Tawwab kan? Memaafkan, afu kan?
memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan dan juga membanyakkan kebaikan-kebaikan. Mana Allah Ta'ala yang membuat berikan tahu kita nama dia macam tu, sifat dia macam tu. Maka secara tak langsung dia suruh kita apa? Minta. Bukan maksud dia kita lari. Dia kata aku pun taubat, maksud dia bertaubatlah kepada dia. Jangan lari. Tapi kalau pediknya manusia ni tahu Allah Ta'ala pemberi taubat, dia lari pada yang lain. Masalah. Bila tadi Allah Ta'ala kata Ar-Razzaq dia. Kan? Allahu Razzaq. Allah Ta'ala faham beri rezeki. Dia beritahu benda tadi supaya kita minta pada dia. Setiap kali dia beritahu satu sifat daripada sifat-sifat dia, dia nak kita punya reaksi pada sifat tadi. Bukan dia ajarkan kita kepada kita, sifat berkenaan dalam hadis ataupun melalui Al-Quran, melainkan untuk supaya kita beramal dengan apa? Pemahaman sifat-sifat tadi. Macam kita tahu dia mengetahui, dia mendengar, dia melihat, dia maha bijaksana. Kita kena apply pada kehidupan kita. Jadi bila dia beritahu dia memberi taubat, maksudnya kita kena bertaubatlah. Ada kesalahan taubat, tak ada dosa sebesar mana pun yang tak boleh dimaafkan. Nah, manusia saja yang sering jadi masalah. Dan dia bila dikira Allah Ta'ala ni macam apa? Macam manusia lain lah. Kan tak nak maafkan. Contoh macam ni berlaku pada orang Kristian. Bila diorang kata apa? Diorang kata dosa kita ni banyak sangat, syurga terlampau bersih. So kita tak boleh nak masuk syurga kecuali kena bersih juga. Maka keputusan dia untuk bersih adalah apa? Isa kena mati disalib untuk ampunkan dosa-dosa manusia. Itu cerita dia. Sedangkan kita dalam Islam kita tak ajar macam tu. Kita kata manusia ni ada aturannya. Bila Allah Ta'ala letakkan hukuman di dunia, ada hukuman Allah Ta'ala letakkan untuk kesinambungan kehidupan kita supaya semuanya teratur. Bukannya untuk menghukum. Allah Ta'ala nak hukum, dia hukum ke akhirat lagi dahsyat. Kadang-kadang orang salah faham. Dia kata tengok, Kristian tak ada penghukuman untuk orang yang mencuri, tak ada hukuman untuk orang yang berzina, tak ada hukuman. Dia kata macam tu kan. Dia kata mudah apa? Taubat je. Betul, dalam Islam pun bertaubat je, tak ada masalah. Tetapi yang tak kena faham sekarang, yang mana peraturan ke atas kerajaan untuk laksanakan, itu kerajaan kena. Kerajaan tak buat, kerajaan kena jawab lah, tu je. Adapun kita rakyat ni, kita hidup di atas dasar apa yang diaturkan tadi. Faham tak? Itu untuk peraturan hidup, supaya kalau dia kata orang mencuri, tak ada hukuman, tunggu akhirat saja, matilah. Manusia ni kan semua mencuri, biarkan akhirat nanti ada. Besok rompak pula, tak apa, akhirat tu ada. Tak boleh macam tu. Memang kita kena comfortkan diri kita, tetapi untuk kehidupan yang harmoni manusia ni perlu ada undang-undang. Undang-undang tu dibuat untuk apa? Supaya apa? Manusia ni teratur kehidupan mereka. Masalah cerai kahwin dan sebagainya, itu asas pertama. Yang kita kata macam Tuhan tu Maha Penyayang, dia takkan hukum kita. Tak boleh juga. Tuhan tu amat penghukum, takkan maafkan kita. Tak boleh juga. Kena faham dia ada dua sifat tadi. Bagi siapa yang betul-betul nak bertaubat, dia akan berikan taubat, biarpun dosa banyak mana sekalipun. Bagi sesiapa yang mempermainkan ajaran yang diturunkan atau mempermainkan terhadap iman, tidak mau beriman kepada arahan dia, maka orang tadi biar macam mana keadaan sekalipun dia akan hukum. Baik mana pun keadaan orang tu dia akan hukum. Walaupun orang tak pernah mencuri, tak pernah berzina, tak pernah sekian, tapi kerana apa? Tak percaya bahawa dia adalah Tuhan yang menjadikan alam ni. Bahkan mungkin manusia tu kata Tuhan tak ada, maka automatik dia akan kena jatuh ke dalam hukuman Allah Ta'ala, walaupun dia tak buat dosa sama manusia. Kena faham Pasal ini asas yang kita kata pengampunan Allah Ta'ala, keampunan dia luas. Tapi azab dia juga adalah apa? Pedih. Dua-dua sekali ada. Jangan pilih salah satu je. Okay? Kemudian dia mengulang arahan tentang penurunan agar dia mengaitkan padanya apa yang menyusuri penurunan ini. Okay, ayat yang berikutnya. Baik, baca ayat berkenaan. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Umpat dah atas sikit. Okey. Ikut A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'a. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. Okay, baik. Sambung Okey. Jadi kemudian dia itu Allah Taala mengulang arahan. Tadi kan dalam ayat sebelumnya dia ulang dah, disebut dah wa qulna bitu, dan kami berkata ihbitu, turunlah kamu semua. Lepas tu kan Adam bertaubat dan Allah Taala terima taubat Adam. Lepas tu Allah Taala ulang sekali lagi arahan penurunan. Allah Taala mengulang wa qulna bitu, wa qulna bitu minha jami'a. Iaitu dia mengulang arahan untuk penurunan agar dia mengaitkan padanya, pada arahan ini, apa yang menyusuri penurunan ni. Lepas turun nanti apa akan jadi? Yang berupa pembahagian orang kepada keadaan orang-orang yang diberikan ucapan kepada golongan sesat dan golongan berpetunjuk. Mana orang yang kita Allah Ta'ala tujukan tadi akan pecah pada dua. Bila Allah Ta'ala kata wa qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan kepada Adam, Hawa dan juga Iblis, turun kamu semua daripada ni. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan jika datang kepadamu daripadaku sebarang petunjuk. Dia maksudnya faman kemudian Allah tak pecahkan kumpulan yang menerima petunjuk tadi dan kemudian kumpulan yang tak menerima petunjuk berkenaan. Mana jika datang petunjuk dari Allah di atas lidah utusan-utusannya, sesiapa yang mengikutinya, okey, tidak akan mengenai di akhirat ketakutan. Takkan kena padanya, kena pada orang berkenaan di akhirat nanti ketakutan pada apa yang akan datang, dan tidak juga berlaku pada kesedihan pada apa yang telah lepas. Terlepas apa? Lepas kalau ruginya benda kat dunia, tak ada. Tak ada satu benda dia akan rugi. Bahkan dia tak akan bimbang. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada para ulama menyatakan tidak mereka bimbang dekat dunia, tidak mereka bersedih di akhirat. Ada kata itu, ada kata dua-dua kali apply. Dunia pun macam tu, akhirat macam tu juga. Bukan akhirat saja, bukan dunia pun ia juga. Pasal orang-orang yang bersifat dengan sifat percaya dengan janji Allah Taala ni, dia akan sentiasa tenang. Pasal dia tahu bahawa tidak ada benda yang Allah Ta'ala kenakan kepada dia melainkan ia adalah kebaikan. Kalau dia kata kena musibah pada dia adalah penghapusan dosa. Kalau dia kehilangan pun Allah Ta'ala ganti hari akhirat nanti. Memang betul kita kata lepaskan. Orang rampas harta kita, Allah Ta'ala, Nabi ajar suruh lawan. Jangan bagi, jangan serahkan. Bagi kita mati mempertahankan harta kita, kita mati syahid. Tetapi kalau dah hilang, keluar tak ada dah. Oh, sudahlah, belilah baru, mudah. Jangan pula macam 5 hari, 15 hari kemudian. Kenapa? Bengang aku, kasut aku hilang. 20 hari kemudian, tak puas hati lagi. 30 hari kemudian, tak puas hati lagi. Setahun kemudian, gila lah macam tu. Sayang kasut betul lah, tapi jangan sampai peringkat menyebabkan apa? Tak berhenti-henti fikirkan. Betul orang yang mencuri tadi salah. Kalau jumpa dia tarik, ambil dari depan, lawan. Mati dibunuh kerana mempertahankan harta, syahid. Tapi dalam masa yang sama, kalau dah hilang, let go. Redha, belajar redha. Belajar redha. Jangan kita jadi macam apa? Whining kan, berterusan mengeluh sampai last sekali tak selesai pun. Kan? Kadang-kadang beli pinggan kan mahal-mahal, pecah satu. Relax lah, nanti ada lagi cantik. Kan? Apa Vantage? Vintage ke Vantage? Vantage. Lepas tu apa lagi? Aku pal. Corel kan. Benda mahal kan. Beli. Lepas tu budak pegang. Geletar tangan dia. Saya ingat kakak saya kata cerita. Dia letak dia tu dengan apa? Dia raya. Sekali anak kawan-kawan dia datang rumah makan-makan kan. Budak tu pegang buka kan. Dia kata macam nak gugur jantung dia tengok budak-budak tu pegang. Tapi lah, kalau pecah satu benda kena ingat. Tak ada benda kekal kat dunia. Kalau pecah benda baru, dah habis cerita. Mana benda-benda kekal? Untuk orang-orang yang faham bahawa dunia tak kekal, dia tak bimbang. Mana hilang? Okey lah, tak apa. Lain beli baru. Dah, habis cerita. Bukan macam berterusan pening. Bukan dunia ni bukan kerusi yang kita paling besar. Mana tak bimbang, kita tak bimbang kat dunia, dan akhirat ni tak akan bersedih. Dia tak akan bersedih bukan anak apa yang hilang di akhirat. Dia di dunia ni hilang, akhirat ni tak ada masalah. Maksud dia tak ada bimbang dan takut tadi, takut dan juga ataupun sedih tadi tak akan berlaku pada orang yang mengikuti petunjuk Allah Taala. Dia tahu semuanya untung. Tak ada yang rugi. Kan?
Jadi kita terangkan itu apa? Maksud dia infak kita kepada keluarga kita sendiri, kita pakai, mana anak kita masuk hospital, kita belanjakan. Harta tu dah simpan akhirat dah. Actually, ya kan bila kita kata harta kita simpan, kadang orang memang harta duit tak cukup. Sebenarnya harta kita adalah apa yang kita pakai, apa yang kita makan, kita habiskan, apa yang kita pakai, kita lusuhkan, dan apa yang kita upfront, kita simpan hari akhirat. Ini dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, bila ada datang seorang sahabat Nabi SAW, dia datang, Nabi tengah baca Al-Quran. Mali. Okey. Dalam Sahih Muslim Dia dalam hadis ni, dia ada hadis nombor 2958. Dalam hadis ni daripada Mutarrif daripada bapa dia, berkata bapa Mutarrif ni. Bapa dia siapa nama dia? Abdullah bin Syekhir Al-Auf. Okey. Abdullah Ibnu Syekhir Ibnu Auf. Okey. Dia ni datang. Dia kata qala ataitu nabiyya sallallahu aku datang jumpa Nabi sallallahu wa huwa yaqra'u. Ketika Nabi sedang baca alhaakumut takatsur. Melalaikan kamu apa memperbanyak-banyakkan harta dan anak pinak. Qala Nabi pun bersabda lepas tu. Yaqul ibn Adam berkata seorang anak Adam itu, mali hartaku kan manusia kata ni hartaku. Qala Allah Taala berkata wa hallaka ya ibn Adam min malika, dan tiadalah untuk kau, bukankah untuk engkau wahai anak Adam, min malika daripada harta engkau, illa kecuali ma akalta fa afnait, apa yang kau makan kau habiskan, itu harta engkau. Kau dapat makan kan, habis, itu harta engkau. Wa ma labista fa ablait, dan apa yang kau pakai dan kau lusuhkan. Mesti tak siapa kutip dalam tu, kalau cantik lagi orang ambil. Kan? Kalau dia kata tidak, kalau dia kata orang ambil jadi milik orang lain. Tapi kalau dia kata kita pakai sampai lusuh, sampai hancur, sampai koyak, maka itu adalah pakai baju kita, bukan baju orang lain dah. Wa ma labista fa ablait. Wa ma tasaddaqta, dan apa yang kau sedekahkan, fa amdait, dan kau simpan hari akhirat nanti. Mana kau amdait, mana tasaddaq kau betul, fa amdait, dan kau apa? Lalukan dia untuk sampai pada hari akhirat. Kau simpan di hari akhirat. Itulah harta kau. Mana kau simpan yang lain tu untuk harta waris kau. Kan? Mana kalau yang lain tu adalah harta ni. Okey, contoh macam hadis yang dah bahas lagi, dia kata yaqulu ibn Abd, berkata seorang hamba itu, mali hartaku, innama lahu min malihi salas. Nabi kata hanyalah untuk seorang itu daripada hartanya 3 je. Ma akala fa afna, apa yang dimakan lalu dia habiskan. Wa ma labisa fa abla, apa yang dipakai lalu dia lusuhkan. Ataupun ma a'ta faqtana, apa yang dia berikan lalu apa? Disimpan. Wa ma siwa zalika, dan apa-apa yang dia selain daripada 3 benda berkenaan, fahuwa zahibun. Okey? Maka ia adalah benda yang akan hilang. Wa tarikuhu linnas, dan ditinggalkan kepada orang ramai. Kalau tidak kepada keluarga dia, pergi ke mana? Khazanah Nasional, bukan Khazanah Nasional, apa? Amanah Raya. Khazanah Nasional lah. Kan? Amanah Raya. Kan itu berapa bilion orang kata kan, ada apa tak ambil lagi kat dalam tu. Jadi secara tak langsung itulah cerita-cerita. Maksudnya kalau orang terfikir macam tu, dia tak kisah. Sebenarnya pasal bila manusia ni, bila dia infak, contoh anak dia sakit, masuk hospital, dia bayar. Benda tu bukan kerugian. Faham tak? Banyak orang salah faham, dia kata bila rugi duit aku bulan ni. Tak, benda tu simpan akhirat. Kan? Kereta rosak, baiki, simpan akhirat. Bukannya benda tu hilang macam tu saja. Tapi orang yang tak belajar berkenaan dengan masalah infak ke atas keluarga, itu adalah sedekah, dan juga disimpan, dikira di Allah di akhirat nanti, orang tu akan rasa segan. Macam, alah kan, habislah duit aku. Dia rasa apa? Rugi. Sedangkan orang yang tahu akhirat itu ada, simpanan akhirat itu benar, dia apa? Happy. Mana daripada duit tak terguna, digunakan pada berkenaan, bersimpan akhirat, dia dapat apa? Pahala. So sampai sana nanti dia akan jumpa hasil apa tau? Baiki kereta, hasil. Bayar bil anak sekolah, hasil. Belanja anak sekolah, pergi makan keluarga dan sebagainya, semua sekali ada dalam tu. Tapi manusia tak faham benda ni. Bila kita kata dalam Quran, kata apa? Bila kata famani taba'a hudai, berarti ikut petunjukku, fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka, walahum yahzanun, mereka tak akan bersedih. Nothing. Pasal dia tahu benda tu ada apa? Gantian akhirat tu lagi baik. Okey. Dan dia kata apa?
Adapun orang-orang yang tidak mengendahkan, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang yang kufur dan juga mendustakan, tak percaya dengan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka dalam neraka, mereka akan kekal. Adapun orang-orang yang tidak mengendahkan dengan itu, dengan petunjuk Allah Taala, dan tidak menerima petunjuk Allah Taala dengan sebab mereka ingkar dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah yang dibacakan lagi tersusun dalam ayat-ayatnya di alam semesta yang dapat dilihat, mana ada yang di langit ni, bumi ni, ataupun yang tersusun dalam wahyu Allah Taala, maka mereka itulah orang-orang yang ditempatkan untuk neraka dengan penempatan tidak akan putus, tak ada rehat, tak ada sebarang penangguhan. Ni kita kata kita sakit kat dunia ni, boleh kadang-kadang kita kata kita sakit, kita akan sihat, kita sedih, kita akan ni. Neraka tak ada putus, dan every time dia punya azab tadi akan bertambah, bukan berkurang, dia bertambah. Tu kena jaga-jaga. Jadi dengan sebab itu Allah Taala berikan gambaran mana azab bin sa'id, azab yang bertambah menaik, mana bukan menurun. Kita kat dunia ni kita sakit kan, makin lama makin hilang, makin turun. Bahkan kadang-kadang kita terbiasa dengan sakit tadi, tak rasa sakit dah. Saya ingat dulu dekat Sudan, ada orang tak tahu tangan dia tu macam tapak kaki kot. Kuali panas dia pegang macam tu. Tak ada pemegang, dia goreng. Kita biasa makan kat situ, kepala kambing tu dia akan dia potong dan sebagainya. Dia akan ambil daging kan, kemudian dia goreng. Kita makanlah kepala kambing dan sebagainya. Dia punya pegang kuali, dia pegang tapak tangan dia. Macam ni. Kita try pegang panas, tapi dia pegang selama je. Lepas tu kawan kita orang kata apa? Jari dia tu macam tapak kaki. Macam tumit. Jadi dia pegang tak ada rasa apa. Tak, memang betul, kita punya tangan, badan kita akan bena tau. Bila kita sering gunakan, dia akan ditebal kan, dia akan jadi jadi macam kematu. Itu benda tadi menunjukkan bahawa adaptation badan kita. So mula sakit, lepas tu makin tak sakit. Tapi akhirat neraka nanti takkan macam tu. Dia akan berterusan, tak ada putus, dan tak akan berhenti azab dia. Tak ada macam rehat kejap, kejap, tak ada okey. Dia kata apa? Sesungguhnya potongan berkenaan telah bermula dengan penjelasan bahawa Al-Quran adalah petunjuk untuk orang bertakwa. Kan mula dengan hudal lil muttaqin. Ia menutup dengan penjelasan bahawa petunjuk yang datang dari Allah Taala dan telah digambarkan adalah datang gambaran golongan yang berpegang kitabnya, bahawa mereka di atas petunjuk Tuhan mereka. Kan kita kata start Al-Quran hudal lil muttaqin kan. Kemudian Allah Taala sebut dalam ayat yang terakhir ni, yang ada 39 ayat 38 39 Allah kata famanit taba'an hudai. Kan, berapa ikut petunjukku. Allah Ta'ala akan datang berikan petunjuk. Petunjuk tu datang, dan Quran itu adalah apa? Sambungan bagi petunjuk yang dijanjikan kepada Adam dahulu. Adam, Allah Ta'ala turunkan Adam, Hawa dan Iblis. Allah Ta'ala kata famani tabi'an hudai. Maksudnya ikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala akan turun petunjuk, dan petunjuk itu dah sampai. Okey. Maka itu menunjukkan bahawa khilafah di muka bumi matlamatnya adalah petunjuk, dan dengan tanpanya terjadilah kerosakan. Kalau tidak, takkan Allah Ta'ala turunkan Adam, dan pandai-pandai kamu, dia masalah. Allah Ta'ala turunkan guidance. So setiap kali mana manusia tidak menerima guidance Allah Ta'ala, maka bumi ini akan jahanam. Pasal tak boleh diatur bumi ini kecuali dengan apa? Dengan guidance daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akal kita separuh je, ataupun 30% atau 20% saja. Kita akal manusia ni kadang-kadang satu peringkat dia akan kata benda buruk tu baik. Betul? Siapa perasan? Siapa biasa buka utusan .com.my? Nah, sok khabar dalam internet, dalam ni. Tak biasa buka. Utusan online lah, biasa buka. Tak biasa? Okey. Perasan tak? Ada tepi tu ada kadang-kadang dia iklan apa? Ultimate Fight Club. Ultimate Fight Club dia akan letak tepi tu, akan berjalan. Dia ada apa wrestling yang apa? Yang tu martial art tu, yang dalam sangkar pukul-pukul sampai darah tu. Satu masa dulu benda tu saya kena buka je, memang ada utusan buka. Dia bukan ni macam akak bayangkan macam ni, macam orang masuk dalam gelanggang, dia orang berjudi untuk orang gaduh dan sebagainya. Ultimate Fight Club. Perasan tak dalam website utusan tu antara iklan paling besar kat situ. Dulu benda tu kan benda dikatakan ganas, tak boleh tunjuk pada anak-anak, tapi satu peringkat masa tak apa. Itu cerita dia pasal apa? Manusia ni punya timbangan sentiasa akan salah. Itu sebab kenapa guidance Allah Ta'ala kena aturkan. Jika tidak, satu masa kita kata apa? Pakai baju ketat, tak boleh. Kan, sekarang kita tengok apa? Bikini kan? Bikini zaman dulu dengan bikini zaman sekarang. Itu tak sama. Baju renang zaman dulu dengan sekarang. Zaman dulu, pakai tu tutup dah. Macam kalau muslimah zaman sekarang lah. Itu zaman dulu adalah apa? Lucah.
Sampai ke orang pakai pertama sekali baju berkenaan telah disaman. Tetapi sekarang ni pakai baju tak cukup pun sopan lagi. Sopan. Okey, ni masalah dia. Okey. Pasal maksudnya apa? Pasal tanpa hidayah Allah, manusia akan rosak. Itu guidance dia. Pasal Allah Taala janjikan di awal surah Baqarah, hudal lil muttaqin, zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Di hujungnya Allah Taala kata, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tinakum minni huda. Jika datang kepadamu daripadaku sebarang petunjuk, faman tabi'a hudai. Allah Taala kata, mana siapa ikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang mendustakan, tak percaya dengan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka lah ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka dalam neraka mereka akan kekal. Maksudnya Allah Taala berikan ujung kisah ni mula dengan hidayah, akhir kisah Adam tadi dengan kisah hidayah. Yang mana manusia takkan jadi khilafah melainkan apa? Hidayah Allah Taala. Berkata Said Qutb rahimahullah, demi sungguhnya telah menetapkan rahmat Allah Taala terhadap makhluk ini, bahawa dia akan turun ke tempat khilafahnya berbekalkan dengan pengalaman ini yang dia akan berhadapan dengan yang seumpamanya pada masa akan yang panjang. Mana apa pengalaman Adam dan syurga tadi, itulah benda yang sama dalam dunia ni kita hadapi. The same thing. Kan godaan kepada maksiat, godaan kepada keingkaran, Allah Taala berikan arahan, tapi manusia langgar lagi. Sama. Mana jangan kita kata macam Adam AS kat syurga lain ustaz, sama je. Pasal Allah Taala berikan pada Adam AS arahan, Allah Taala berikan Adam bukti, tapi dalam masa yang sama, okey, dalam masa yang sama berlaku juga apa? Kesilapan dan juga terlanggar arahan Allah Taala. Macam juga manusia kat dunia ni. So, macam mana Adam bertaubat, macam juga kita kena apa? Bertaubat. Tu kena faham macam tu. Dia di konteks tadi mana apa berlaku pada mana Adam diturunkan, pengalaman Adam itu untuk kita dan juga siapa sahaja lepas ni. Pasal keadaan dia akan sentiasa sama. Takkan berbeza. Mana kita ada choices untuk apa? To do or not to do. Faham tak? Nak buat ke tak nak buat, Allah Taala berikan kebebasan kepada kita. Allah tak paksa kita, suruh buat. Kan? Kita diberi pilihan untuk pilih jalan kanan atau jalan kiri. Macam Adam kan? Nak dekat ke tak nak dekat? Macam kita juga dapat pilihan yang sama. Pasal apa? Berbekalkan pengalaman Adam tu, kita hadapi hidup ini. Okey, buat masa panjang. Sebagai persiapan untuk pertempuran yang berterusan. Supaya kita sentiasa sedar ada pertempuran di antara kita dengan golongan apa? Syaitan dan kumpulan dia. Serta bimbingan dan juga peringatan. Itu kisah yang berlaku daripada Adam untuk bimbingan pada kita. Dapat diperhatikan bahawa ini adalah ada satu-satu tempat mengenai kisah Adam yang datang dalam perincian khilafah. Dalam kisah-kisah yang lain, Allah Ta'ala keluarkan Adam tanpa beritahu berkenaan bahawa dia dijadikan di dunia ini sebagai khalifah. Okey. Ini dan sebab demikian adalah Allah Ta'ala lebih mengetahui bahawa ini adalah satu tempat di mana kisah Adam datang dalam surah Madaniyah. Yang lain kisah Adam dan surah lain semua dalam surah Makkiyah. Ini satu-satunya surah Madaniyah yang ada kisah Adam. Surah Madaniyah ni ada dalam 30 mana Adam AS punya kisah dia jadi khalifah dan sebagainya, dan kisah surah ini je. Lain semua surah adalah surah Makkiyah. Okey. Maka sesuailah datangnya penyataan khilafah berserta penanggungan orang-orang Islam dengan amanah khilafah. Maka kamu kena jadi macam Adam. Adam dah tanggung, kamu kena tanggung pula. Ini adalah perkara-perkara antara perkara yang memastikan kesahihan pemulihan paksi surah ini. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Mana di sini diambil kisah surah Al-Baqarah ni, di sini diambil. Pasal apa yang datang lepas ni, semuanya balik pada kisah khilafah manusia di muka bumi ini. Apakah yang boleh menjadikan manusia ini layak, apakah yang menjadikan manusia ini tak layak. Jelas? Okey, baik. Ada soalan? Baik, pengumuman kuliah. Kuliah Ustaz Ahmad Hashimi, Sabtu 9 November hari ni ya. 11.30 pagi, kupasan buku Nikmati Kehidupan Anda. Ni, buku ni. Dia bahasa Inggeris, Enjoy Your Life. Siapa dah beli yang bahasa Inggeris ni. Okey. Yang kedua, Syekh Yunus Qatrada, Ahad 10 November, 3 petang. Hope and doa. Harapan dan doa. Syekh Yunus Qatrada, besok, hari Ahad, 10 November, 3 petang. Okey. Dia tak ada soalan Ya. Like, sometimes I hear like some the well-to-do Muslims, they always say, the more you give, the more you get. Or many people will say that believe. Is there something that we can believe in it, or is all pasal Allah? Give or don't give. Okay, mana the more you give, the more you get. Okay. That's the idea lah. The idea is actually quite true. Okay, tapi kena faham juga. Pasal jangan salah faham. Memang bila disebutkan sebenarnya janji kita untuk bukan dunia. The most of our punya promise Allah Ta'ala kepada kita di hari akhirat. Itu ada beza. Sebab apa tahu?
Sebab memang dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi atau dalam hadis Nabi kata apa? Ma naqasa malum min sadaqah. Tidak akan kurang harta disebab sedekah. If you do sedekah, your harta will not be kurang. Okay. Dalam hadis lain Nabi kata, ma min yaumin illa malkan manzilan. Tidak ada satu hari pun kecuali 2 malaikat akan turun. Yaqulu ahduma, akan berkata salah satu malaikat tadi, Allah ma'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menginfakkan hartanya gantian. Meaning that kalau kita pergi, benda tu akan sekian. Bahkan ada yang ulama menyatakan zakat itu pun adalah dikatakan zakat itu adalah mengembangkan harta dan sebagainya, kait dengan tajuk masalah kita beri dan juga benda tu akan berkembang. Tapi benda tu masih lagi kadar Allah Taala berikan. Kita kena faham bahawa janji Allah untuk tidak akan rugi pada kita, tapi yang sebenarnya untuk akhirat. Pasal ada manusia bersedekah kat dunia tapi Allah tak pulangkan balik kat dunia, pulang ke akhirat. Makan kita kata the more you give, the more you get. Itu kalau dia kata ekonomi kapitalis tu, wallahualam lah, kalau orang tu nak keuntung saja dunia. Kita kena ingat, kita kena pastikan bahawa matlamat asal kita dapat untung akhirat. Sebab kalau untung dunia ni kita rugi. Sebab dalam surah Asy-Syura, ayat yang ke-20, surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah Taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi arfi. Surah Asy-Syura ayat ke-20. Ni concerning pasal kita nak dapat kat dunia juga ke akhirat. Pasal kita bukan masalah kita tak boleh terima kat dunia, boleh, Allah Taala bagi. Some people memang macam Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia infak harta tak pernah miskin pun. Kan makin banyak dia bagi, makin banyak Allah Taala buka peluang untuk dia. Pasal manusia yang kita panggil yang berharta diuji dengan harta dia. Manusia yang berilmu diuji dengan ilmu dia. So kita jangan salah faham bila orang tu berharta diuji dengan ibadat, salah. Faham tak? Maksud dia Allah Taala akan uji setiap manusia dengan apa yang padan dengan diri dia. So kalau dia kata dia ni seorang yang kita panggil berharta. So harta tadi ujian paling besar pada dia. Dia akan jadi kedekut, jadi sayang, jadi macam habislah duit aku. Benda tu akan keluar. Dia tak akan keluar pada orang yang ada ilmu masalah harta. Tak ada. Orang ilmu dia akan tunjuk ilmu macam malas nak mengajar. Kan, konten kelas dan sebagainya. Lama tak nampak agak dia tahu mana? Lama tak nampak. Okey. Sekejap. Oh iya ke? Okey, barakallahu fiik. Okey. Okey. Dalam ayat 20 Allah nyatakan, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi arsi. Barang siapa nakkan hasil akhirat, mana tuaian akhirat. Do something, give something, hoping to get in akhirat, Allah kata aku tambahkan. Kami tambah pada dia pada hasil akhirat dia nanti. Hasil tuaian akhirat lagi banyak. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa nakkan hasil dunia. Just because orang kata bagi hadiah harta supaya orang puji. Bagi sekian supaya dapat sekian. Bagi sekian supaya dapat banyak lagi tambahan. Kan? Allah kata apa? Nu'tihi minha, akan bagi apa yang dia nak. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, tiada untuk di akhirat sebarang habuan. Kita betul macam orang kata, tapi ustaz nak hidup. Ya, hidup tu kita faham, tapi kena faham bahawa rezeki Allah Taala aturkan. Kita bagi sikit mungkin dapat sikit. Kita bagi banyak mungkin dapat sikit. Kita bagi sikit mungkin dapat banyak. Itu calculation Allah Taala yang aturkan. Pasal rezeki kita bukan bergantung pada apa kita panggil apa? Kepada benda-benda macam tadi, kan? The give or not. Kadang-kadang ada orang tak bagi, kedekut gila tapi makin kaya. Kan? Makin kedekut makin kaya. Lepas tu dia lagi seronok tak memberi. Ada orang tu bila beri sikit aja tiba-tiba kereta dia rosak. Beri sikit aja tiba-tiba barang dia hilang. Lagi teruk, lagi macam makin rugi pula. Dia di situ ujian Allah Taala pada dia. Allah Taala uji dia dengan harta dia. Orang ilmu, ada ilmu, Allah Taala uji dengan ilmu dia. Setiap manusia diuji dengan kadar masing-masing. So jadi the word of the more you give, the more you get is actually not really applied to dunia. Kalau applied akhirat, yes. The more you give here, the more you get there. Bukan the more you give here, you get here. Pasal masalah nanti orang semua macam bagi supaya tunggu-tunggu dapat. Dia tak dapat, mengeluh. Apa hal tak dapat-dapat? Dia masalah. Itu kita dunia ni bukan jaminan sebenar. Pasal dunia ni tempat ujian. Akhirat tempat kekal. Okey. Jelas? Ya kan? Baik, kita berhenti kat sini. Nanti kita sambung kemudian berkenaan dengan tajuk tu kita akan masuk kepada pengajaran. Dia ada berapa bahagian dia ada petunjuk dan juga pengajaran yang ada dalam ayat-ayat yang kita bacakan 1 sampai 39 Lepas habis ini kita masuk pula bahagian 40 sampai 48. Kita partial lah. Baik, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.